Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Malam ini agak special sikit kerana bermula dari malam ini kita akan orang kata back to back bersiaran secara langsung melalui IG using Admissions bagi program Jom Mengetih Sempena Jom Masuk IPT Virtual 2021 pada 8 hingga 12 Ogos nanti. So apa khabar semua adik-adik yang bersama kita pada malam ini? Kita bawakan khas pada malam ini sesi bersama Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. So fakulti ini sangat popular. Ramai adik-adik kita yang memang setiap tahun akan orang kata mengintai peluang untuk masuk ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. So terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama kita pada malam ini. So adik-adik yang join kita pada malam ini, okey, saya bacakan sikit ya. Aiman Zakaria, Ilham Fisha, Tika Nasi, PPKI Yusim pun join, okey. Marzia Zailani, Mirada, Suhaibatul Islamiyah. Okey, alright, Aiwawa dan siapa saja. Okey. So, siapa-siapa yang join kita pada malam ini, jangan lupa untuk bersama-sama kita sepanjang 1 jam bersiaran secara langsung bersama 4 orang panel yang diundang khas oleh UC Admissions. Mereka bersemangat untuk berkongsi dengan adik-adik kenapa kena pilih program di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey. Sebelum kita panggil panel untuk kenalkan diri, masing-masing saya ingin sukalah untuk saya maklumkan juga kepada adik-adik, okey, bahawa program kita pada malam ini, live kita pada malam ini adalah sempena fasa kemas kini permohonan baharu di UPU Online, okey, yang akan bermula pada 9 Ogos nanti sehingga 12 Ogos jam 5 petang. So adik-adik dah lepas dengar taklimat tentang program FPQS pada malam ni, mana tahu nak berubah fikiran, letak semua 1, 2, 3, 4 semua program FPQS di UPU Online. Alright, okey, so adik-adik jangan lupa untuk maklumat lanjut boleh layari laman web rasmi UPU https://upu.mohai.gov.my. Alright, okey. Tanpa melengahkan masa lagi, semua panel kita pun dah bersedia pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel ataupun ketua program yang kita panggil. Malam ni sangat special kerana semua ketua program, setiap program di Fakulti Pengajian Quran Sunnah bersedia orang kata apa, ready lah untuk berkongsi maklumat. Apa saja soalan, bila dah ada semua ketua program dalam ni, jangan buang masa. Parents yang bersama kita pada malam ni, guru-guru, kaunselor, siapa saja. So adik-adik, sharekan live kita pada malam ni. Tanyakan soalan, apa bestnya program Quran Sunnah? Apa bestnya program pengajian Quran dengan multimedia? Apa program pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat? So tanpa buangkan masa lagi, saya jemput terlebih dahulu. Orang kata pada malam ni saya bukan keseorangan kerana saya ditemani bunga, kita ada kuntum kita bunga berdua ya. Saya kenalkan Dr. Zainora Daud, okey, ketua program dari Sarjana Muda Pengajian Qiraat dan dengan Kepujian. Okey, mungkin Dr. Zainora boleh kenalkan diri sikit. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan daripada saya kepada semua adik-adik. Saya Dr. Zainora binti Daud daripada Ketua Program Pengajian Qiraat dengan Kepujian di USIM. Selamat datang semua. Saya kenalkan diri, saya adalah lepasan daripada diploma Darul Quran daripada JAKIM. Okay, kalau ada adik-adik kat sini yang lepasan diploma Darul Quran JAKIM, selamat datang. Dan saya juga adalah dalam bidang pengkhususan Al-Quran dan Al-Qiraat. Saya adalah takharus lepasan daripada UM, saya PhD di sana. So, tentu saya sambung UKM, maknanya kalau ikutkan IPTA lah saya ni. Tapi adik-adik jangan risau sebab barisan tenaga pengajar kita dalam program Qiraat semuanya adalah daripada merata. Ada lepasan daripada Mesir, daripada Madinah, daripada Jordan. So masing-masing ada sanad masing-masing. So adik-adik jangan bimbang, tidak ada pakar-pakar bidang qiraat. So saya pun salah seorang daripada qiraat juga, tapi lebih kepada pendidikan qiraat. Okay. Dr. Fauzia, ada lagi yang perlu saya perkenalkan? Okey, cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan ungkapkan lebih mendalam lagi tentang program qiraat selepas ni. Itu Dr. Zainora, okey, Dr. Zainora Daud, ketua program
bagi program Sarjana Muda Pengajian Qiraat dengan Kepujian. Siapa-siapa yang adik-adik alumni Darul Quran, kalau nak say hi Dr. Zainora, mana tahu pernah satu batch ataupun satu kelas ke dengan Dr. Zainora, boleh say hi. Alright, dalam kita punya IG live malam ni jangan lupa untuk tanya soalan. Okey, yang kedua, kita bawakan Dr. Muhammad Hafiz Saleh dan juga merupakan ketua program Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah, program paling popular di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Untuk makluman adik-adik, beliau juga merupakan selalu jadi imam jemputan Masjid Negeri Melaka. So siapa yang selalu dari Negeri Melaka tu mungkin boleh kenal Dr. Hafiz sebelum-sebelum ni lah, sebelum kita PKP. Persilakan Dr. Hafiz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Salam perkenalan dan selamat maju jaya untuk sama-sama masuk ke Universiti Sains Islam Malaysia. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fauziah yang menjadi kira-kira pengerusi majlis ataupun moderator kita pada hari ini. Yang saya kasihi Dr. Muhammad Arif Musa, Ketua Program Pengajian Quran dengan Multimedia. Yang saya kasihi Dr. Zulhilmi Muhammad Nur, Ketua Program Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat. Dan tak dilupakan juga yang saya hormati Dr. Zainora Daud. Baik, saya perkenalkan diri saya, Muhammad Hafiz bin Saleh. Minta maaf Dr. Fauziah, saya ceritakan mungkin awal sikit latar belakang pengajian saya. Boleh Doktor, dipersilakan. Saya pun nak mengajak semua sekali untuk sama-sama kita tanpa mengira latar belakang kita ya. Mula-mula sekali saya nak ceritakan latar belakang pengajian saya adalah dalam bidang pendidikan tahfiz Al-Quran ya. Kecil-kecil saya belajar di madrasah, kira-kira sekolah pondok lah. Kalau ada yang pernah dengar Madrasatul Quran Kubang Bujuk Terengganu. Nak bagi tahu walaupun kita ni berasal daripada sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah madrasah, kita masih lagi berpeluang untuk masuk ke pengajian tinggi. Boleh masuk ke universiti asalkan kita tahu laluan yang betul insya-Allah. Jadi kalau ada adik-adik tahfiz Al-Quran yang sedang menonton, saya ajak semua sekali beramai-ramai untuk memohon menyambung pengajian di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudian saya mendapat pengajian di Mat Tahfiz Al-Quran Negeri Melaka di peringkat diploma yang merupakan diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat JAKIM. Kemudian saya melanjutkan pengajian di Fakulti Al-Quran di Universiti Islam Madinah. Kemudian menyambung pengajian lagi di peringkat master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan yang terakhir saya mendapat pengajian Dr. Falsafah di Fakulti Pendidikan di Universiti Malaya dalam bidang pendidikan tahfiz Al-Quran. Jadi kalau di fakulti ini banyak di antara kajian-kajian saya ataupun penulisan saya berkait rapat dengan pendidikan tahfiz Al-Quran. Okey, sekarang. Okay. Masya Allah, mudah-mudahan adik-adik yang dengar apa orang kata introduction dari Dr. Hafiz ni rasa terinspirasi lah, walaupun Dr. kata tadi kita daripada sekolah pondok tetap boleh berjaya. InsyaAllah kan Dr. Alright, terima kasih Dr. Hafiz. Seterusnya, siapa-siapa yang tengok My Quran Time selalu mesti kenal dengan Dr. Muhammad Arif Musa. Saya persilakan Dr. Muhammad Arif Musa dari Ketua Program Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia. Okey Dr, dipersilakan untuk kenalkan diri sikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Dr. Fauziah kerana sudi menjemput kami barisan Ketua Program Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah untuk memberi pengenalan serba sedikitlah kepada adik-adik di luar sana. Kalau ada siapa yang tertanya-tanya Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah, jadi kami di sini bersedia untuk nak membantu, memberikan maklumat, menjawab soalan kalau ada sebarang persoalan ya. InsyaAllah kami cubalah untuk dalam tempoh masa yang sebenarnya kalau ikutkan agak singkat jugalah ya di sini kami nak jelaskan segala apa yang ada di fakulti. Dan saya kasihi apa yang saya juga ingin yang saya kasih barisan panel ni lah. Kita punya ketua program kita Dr. Hafiz, Dr. Zainora, Dr. Zulhimi, sahabat-sahabat saya dan sahabat dan guru saya juga. Sebab mereka ini masya-Allah merupakan pakar-pakar yang dirujuk
bukan sahaja di dalam USIM tetapi dirujuk di luar USIM. Mungkin saya nak up sikitlah, kita punya Dr. Hafiz ni adalah pakar rujuk tahfiz jugalah di KPM kan. Jadi memang dia merupakan seorang yang sangat dikenali dalam bidang tahfiz. Jadi kalau ada adik-adik tahfiz di luar sana, memang Dr. Hafiz lah orang dia kalau kita nak datang untuk mengaji ya. Okay, saya kenalkan diri saya sikitlah. Nama saya Muhammad Arif Musa. Jadi berasal daripada Selangor. Sekarang saya menjawat ketua program untuk program pengajian Quran dengan multimedia. Sedikit latar belakang tentang pengajian saya seperti mana Dr. Hafiz, saya juga berasal ataupun bermula dengan Mahat Tahfiz lah. Mahat Tahfiz di Kelantan dahulu, Mahat Tahfiz Al-Imam. Kemudian di peringkat sarjana muda, saya menyambung pengajian di seperti mana Dr. Hafiz juga di Fakulti Quran, Kuliah Quran, Universiti Islam Madinah. Kemudian menyambung di peringkat sarjana di Universiti King Saud di Riyadh dalam bidang tafsir dan hadis. Dan akhir sekali saya menyambung pengajian di USIM sendiri dalam bidang PhD dalam bidang tafsir lah. Jadi itu serba sedikit lah tentang diri saya. Terima kasih Dr. Fauzia. Masya Allah. Terima kasih Dr. Arif. Okey, akhir sekali kita bawakan ketua program ketua program bagi program sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat. Okey, dipersilakan Dr. Zuhaimi, mungkin boleh kenalkan sikit. Kenalkan diri sikit Dr. Zuhaimi. Malu-malu Doktor. Okey, jangan malu Doktor. Alright. Sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Dr. Fauzia, Urustia, sahabat-sahabat ketua program, Dr. Zainora, Dr. Hafiz, Dr. Arif yang semua hufaz belaka. Okay, InsyaAllah saya ditaklifkan sebagai ketua program pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat yang mungkin lebih pengkhususan kepada hadis ya. InsyaAllah sedikitlah berkenaan dengan latar belakang. Yang 3 orang ketua program semuanya Hafiz, okey. Terus BA di kuliah hadis juga di Madinah Munawwarah, Arab Saudi. Kemudian master di Universiti Melaya Usuluddin hadis dan PhD bidang ulumul hadis di Al-Madinah International University. Itu sedikit pengenalan, dan sebenarnya di fakulti ramai pakar-pakar bidang hadis yang boleh kita jadikan rujukan insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Zahimi. Bila kita dengar setiap orang kata apa, ketua program memperkenalkan diri masing-masing, saya pun nampak macam berdebar juga. Masya Allah, rasa macam dirahmati program kita pada malam ini, insya-Allah. Alright, okey, sempurna pada malam ini kita akan jom ngeteh, tak boleh ngeteh secara fizikal, kita ngeteh secara online ni ya. Okey doktor, semua, untuk kita ceritakan sedikit tentang program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. So mungkin dengan taklimat ataupun daripada Dr. Zainora, dari Dr. Arif, Dr. Hafiz, Dr. Zahimi. So adik-adik ni akan macam ni rupanya. So kita nakkan adik-adik ni masa dia kemas kini permohonan di UP online nanti, dia orang dah clear dah. So maksudnya dia orang dah tahu dan dah ada dia orang punya hala tuju dalam kalau mereka memilih program pengajian di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey, kalau macam tu kita minta Dr. Zainora sedikit 3 minit, 4 minit untuk ceritakan tentang apakah itu program pengajian qiraat di USIM. Baik, terima kasih Dr. Fauzia. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik, program pengajian qiraat ini telah diperkenalkan dan ditawar pada tahun 2019 2020. Maknanya sekarang dah 2 kohort lah, 2 pengambilan. Adik-adik semua, program qiraat ini berbeza daripada program qiraat di IPTA lain sebab kita memang fokus kepada qiraat 100%. Maksudnya kita tak bergabung dengan mana-mana program bagaimana UPSI dan UNIZA. Maksudnya kita akan betul-betul akan fokus kepada qiraat 7 dan juga qiraat 3. Salahnya program ini adalah kenapa kita kena pilih program ini? Sebab apa? Dia beri ruang kepada pelajar-pelajar semua, adik-adik yang di kurikulum dini ataupun kurikulum tahfiz. Maksudnya di situlah objektif
objektif program ini adalah untuk lahirkan generasi ulama pelapis dan juga menyokong dasar tajuk Malaysia untuk memprofesionalkan Al-Hufaz. Sebab itulah program ini kalau kita lihat pengambilan dia agak ketat sedikit sebab kita kena lulus maksudnya temuduga yang dijalankan selepas maksudnya adik-adik isi UPU, maksudnya pihak USIM akan tawarkan nama-nama yang berjaya maksudnya untuk di temuduga. So markah temuduga adalah markah yang paling besar, maknanya kita ingin melahirkan pakar qiraat yang betul-betul mutakhasis, yang betul-betul khusus dia adalah orang-orang yang insya-Allah mahir dan ingat dalam Al-Quran 30 juzuk, dan juga dia akan hafaz matan dan juga akan tatbik qiraat amali, qiraat itu dengan qiraat itu. Sebab itulah saya ajak semua adik-adik yang betul-betul minat dengan program qiraat. Andai kata kita dalam COVID-19 COVID-19 ni maksudnya kalau kita tak boleh nak pergi luar negara, maksudnya datanglah ke USIM. So USIM adalah satu-satunya IPTA yang menawarkan program qiraat yang sepenuh masa 4 tahun, 8 semester dan mempelajari qiraat yang maksudnya kita telah reka bentukkan program itu lebih kurang sama dengan pihak daripada Jordan lah. Kalau beza dengan syubrah tu, maksudnya syubrah tu qiraat 10 lah. Itu beza dia. Okey. Ada apa-apa yang lain yang perlu saya kongsi? Kalau kita lihat program qiraat ini maknanya major dia adalah kita akan murajaah hifz Quran 30 juzuk. Jadi saya serulah adik-adik ni. Kalau misalnya kita nak cari satu tempat yang betul-betul nak mengulang Al-Quran 30 juzuk, marilah kita bersama-sama ke USIM. Sana ramai pakar-pakar yang betul-betul mahir dalam bidang tahfiz, maksudnya tahfiz dan juga pendidikan dan juga qiraat. So maknanya kita akan hifzul mutun tu, kita akan masuk dalam matan Syatibi dan Jazari. Lepas tu nanti kita akan tatbik qiraat 30 juzuk. Untuk teman-teman adik-adik 30 juzuk ya. Kita akan tatbik qiraat secara jamak, iaitu qiraat kedua dan qiraat. Sedikit yang saya ringkaskan untuk program qiraat. Okey. Baik, InsyaAllah kepada semua yang para pencinta Al-Quran, para hufaz, pastinya akan memilih program Sarjana Muda Pengajian Qiraat yang saya pastinya sudah pun selesai temuduga yang kita dah buat pada bulan 5 hari tu kalau tak silap ya doktor. InsyaAllah so adik-adik yang layak akan dapat panggilan ataupun akan dapat tawaran ke Sarjana Muda Pengajian Qiraat insyaAllah pada sesi yang akan datang. Pengumuman. Ya doktor? Okey, baik. Saya akan sikit. Untuk interview tu kalau kita lihat track record, maksudnya dah 2 kemasukan. Sebenarnya pelajar yang kita adalah 100 lebih, boleh tahan juga lah. Sebab itu saya rasa saya bukalah kepada semua. Kalau kita lihat lepasan Darul Quran dengan MPKN, lepasan tahfiz, tak kira lah swasta, tapi ada izin tahfiz 30 juzuk. Yang tu saya perlu tekankan. Nak ada sijil tahfiz juzuk sebab itu adalah syarat untuk masuk kepada program qiraat. Terima kasih Dr. Fauzia. Okay, alright. Okay, kita ada kawan-kawan kita daripada IG. Okay, Ikhwan Aminin, USIM terbaik katanya. Akila Rosli dia tunjuk thumbs up. Okay, so ramai-ramai yang bersama kita pada malam ini, apa sahaja soalan nak tanya tentang FPQS, tentang kalau nak tanya pasal prospek kerjaya ke, belajar secara online nanti macam mana ke, boleh terus bagi komen dekat kita punya ruangan IG ni. Okey, seterusnya saya jemput Dr. Hafiz Saleh. Mungkin Dr. Hafiz nak ceritakan sedikit program pengajian Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih Dr. Fauzia atas soalan berkaitan tentang apa yang menarik di pengajian Quran dan Sunnah. Sebenarnya bila saya ceritakan tentang pengajian Quran dan Sunnah, secara tidak langsung mungkin mewakili program-program yang lain juga. Cuma yang pertama sekali bila kita sebut tentang pengajian Quran dan Sunnah, dia ada gelaran yang khas lah. Gelaran bila kita masuk ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, bila orang tanya kamu ambil kos mana, kebanyakanlah student-student akan mengatakan saya ambil Quran Sunnah pure. Maksudnya insya-Allah pelajar-pelajar yang dilahirkan di program pengajian Quran dan Sunnah ini akan mahir insya-Allah dalam kedua-dua bidang tersebut, masya-Allah. Tapi pada malam ni mungkin saya nak ceritakan sebahagian saja doktor.
Mungkin saya nak lebih tertumpukan kepada bidang pengajian Quran kerana saya nak bagi gambaran kepada adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah ibu dan ayah yang sedang menonton. Betul. Bahawa istimewanya bila masuk ke program pengajian Quran dan Sunnah, yang pertama, insya-Allah kita akan mendalami lagi ilmu tentang Al-Quran. Kalau mungkin sebelum-sebelum ni kita cuma belajar yang asas-asas sahaja, kita baca sampai khatam saja, tapi yang istimewanya di program pengajian Quran dan Sunnah, pelajar-pelajar akan menghafaz Al-Quran. Masya Allah. Sepanjang 8 semester itu, ada 6 semester di mana mereka akan menghafaz Al-Quran sebanyak 3 juzuk, Masya Allah. Cuba bayangkan ibu dan ayah betapa berbangga bila mana anak-anak menghafaz Al-Quran. Bagaimana ibu dan ayah begitu gembira anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar. Dan itu belum lagi dikirakan lagi doktor, belum kira lagi apabila mereka mendalami lagi tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid di peringkat universiti, lebih mendalam, Masya Allah. Kemudian, tak cukup dengan ilmu tajwid, Masya Allah, kami di fakulti, kami ada subjek Tarannum Al-Quran, Masya Allah. Bukan sekadar memperbaiki bacaan yang elok saja, yang bertajwid saja, tetapi diajarkan juga bagaimana nak mengalunkan bacaan Al-Quran dengan tarannum, Masya Allah. Dan sebagaimana semua yang maklum bahawa di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, kita ada pakar-pakar tarannum Al-Quran. Di antaranya adalah Johan kebangsaan, tilawah Al-Quran Dr. Anwar Hasin, Masya Allah, ada di fakulti. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk ke program pengajian Quran dan Sunnah, insya Allah berpeluang bertalaki, berhadapan. Kalau tak dapat berhadapan secara fizikal, berhadapanlah secara maya macam malam ini, insya Allah. Kemudian oleh kerana Dr. Fauziah cerita tentang apa kelebihan tu, memang sebenarnya banyak saya nak cerita ni. Antaranya lagi, kalaulah kita tengok sekarang ni, masyarakat sangat-sangat dahagakan ilmu tentang Al-Quran. Maka bila adik-adik ni masuk ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, khususnya pengajian Quran dan Sunnah, mereka akan belajar lebih mendalam tentang Al-Quran. Antara contoh kursus-kursus yang ditawarkan adalah tentang Rasmul Quran, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran, bagaimana mula-mula Al-Quran dihimpunkan, bagaimana kaedah-kaedah resam Uthmani, Masya Allah. Kemudian belajar juga tentang Dhabtul Quran, tanda-tanda, sebagaimana kita semua maklumkan, nanti mungkin masyarakat akan tanya, dulu-dulu bukankah pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ketika ditulis tu tidak ada titik-titiknya, tidak ada barisnya, macam mana boleh ada? Maka kita akan ada kursus yang kita mengajar kepada mereka bagaimana perubahan demi perubahan berlaku hinggalah kepada Al-Quran yang ada pada hari ini, lengkap dengan titiknya, dengan barisnya, dengan sabdunya, dengan tanda mat dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian, oleh kerana masyarakat di luar sana sangat cintakan Al-Quran, ada yang nak pergi kepada satu level yang lebih tinggi, iaitu mereka nak tahu tentang qiraat. Ya, kenapa ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi. Nak tahu, Masya Allah, yang mengikuti pengajian Quran dan Sunnah akan belajar juga qiraat, pengantar ilmu qiraat dan hafazan, insya Allah. Jadi insya Allah adik-adik yang masuk ke program pengajian Quran dan Sunnah dibekalkan dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak tentang Al-Quran. Dan saya mungkin tak sempat nak bercerita tentang tafsir Al-Quran, i'jaz Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran itu, insya-Allah disediakan dalam pengajian Quran dan Sunnah. Insya-Allah yang selebihnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat saya pula. Alright, okay. Terima kasih Dr. Hafiz atas penerangan yang saya rasa bila audiens kita mendengar, Masya Allah, mesti tak sabar nak belajar. Apa tadi Dr. Hafiz kata, Rasmul Quran, nak tahu macam mana titik dari dulu tak ada, sekarang dah lengkap semua Al-Quran kita. Doktor, kita ada dari saya fikir ini ibu, okay, Puan Suraya, dia kata anak saya tahun 2 sekarang tengah exam, maknanya anak dia belajar di FPQS. Terima kasih Puan kerana bersama kita pada malam ini. Okey, kita ada Abu Zayed, dari pelajar PhD kita UAE, kata je Assalamualaikum.
Alright, okay. Seterusnya kita nak jemput Dr. Arif. Doktor, kalau doktor nak tahu, acap kali kalau saya pergi ke promosi mana-mana, antara yang famous soalan dia tanya adalah sarjana muda pengajian Quran dengan multimedia ni belajar apa? So saya pun macam, okay, saya sempat Google sikit-sikit. Okay, alright. Tapi boleh tak doktor tanyakan? Doktor tanyakan pula. Doktor ceritakan sedikit apakah itu program pengajian Quran dengan multimedia? Okay, terima kasih Dr. Fauzia atas soalan. Menarik program Quran dengan multimedia ni satu program yang agak menarik sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat kepada falsafah USIM yang banyak berkonsepkan integrasi apa semua kan. Jadi sebenarnya kita lihat inilah salah satu program yang mengintegrasi antara ilmu nakli dan akli lah kita boleh katakan. Yang mana para pelajar, kalau kita dengar tadi daripada Dr. Hafiz kan, saya dengar Dr. Hafiz bercakap seolah-olah saya pun rasa macam saya nak masuk belajar di Quran Sunnah sendiri. Okey, jadi untuk pelajar Quran dengan multimedia ni dia belajar apa? Selain daripada apa yang telah disebutkan oleh Dr. Hafiz tadi tentang tafsir, iaitu pemahaman Al-Quran, kemudian rasmul Quran, kemudian qiraat kan. Pelajar Quran dengan multimedia ini ada belajar satu yang lain, iaitu ilmu multimedia. Jadi pendek kata, Quran dengan multimedia ini adalah satu program yang menggabungkan antara dua bidang, di mana pelajar akan didedahkan dengan ilmu-ilmu yang mendalam dalam pengajian Al-Quran, dan juga mereka akan didedahkan dengan ilmu-ilmu multimedia. Jadi kalau siapa yang biasa di luar sana dengan major minor, jadi sebenarnya program Quran dengan multimedia adalah program major minor. Di mana 70% daripada subjeknya adalah dalam subjek pengajian Al-Quran, dan 30% yang selebihnya adalah ilmu multimedia. Sebab tu menarik Dr. Fauzia, kalau kita lihat alumni kita, dia boleh pergi dua. Maksudnya aliran dia boleh pergi. Jadi di kalangan alumni kami ada yang menjadi seorang ustaz dan pendakwah. Kan? Saya boleh lihat pelajar-pelajar yang dahulunya pernah belajar dengan saya, kini mereka bekerja di jabatan-jabatan agama, dan mereka yang pergi berdakwah dalam masjid ke masjid. Mereka yang pergi memberi ceramah antara satu tempat ke tempat yang lain. Mereka adalah merupakan pendakwah, ustaz, para asatizah. Dalam masa yang sama, ada juga di kalangan pelajar kami, alumni kami ni, dia jadi designer. Jadi mereka pergi, antara mereka boleh buat design secara freelance, ataupun mereka ada yang kadang-kadang buka kedai printing, ataupun mereka menjadi designer di mana-mana company. Dan kita lihat adalah beberapa company yang memang mereka berjaya mendapatkan tempat sebagai designer di situ. Jadi mereka ini bukan hanya designer, kalau kita kata designer di luar ramai. Betul, saya tak nafi. Tapi susah nak jumpa designer yang sebenarnya faham betul-betul tentang Al-Quran. Dan itu kelebihan yang sebenarnya di-offer di Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi kalau adik-adik nak rasa ada dua aliran yang mana adik-adik boleh pergi kedua-dua, maksud dia boleh jadi ustaz pun boleh, jadi designer pun boleh, ataupun gabungkan dua-dua, jadi ustaz designer. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Jadi marilah bersama-sama dengan kami dalam pengajian Al-Quran dengan multimedia. Setakat tu dahulu. Okey, Doktor, saya tertarik, maksudnya adik-adik yang akan ataupun yang akan memilih sarjana muda Quran dengan multimedia ni, dia akan ada multi skill lah Doktor kan. Selain mahir dalam Al-Quran, mahir juga dalam reka bentuk, design dan sebagainya. Okey, betul. Alright, kita ada soalan daripada Syah Alia, tapi Syah Alia kita simpan dulu sebab kita nak bagi laluan kepada Dr. Zahimi untuk terangkan pula apakah itu sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat. So banyak dah yang keluar idea. Okey, semua dah tak sabar yang setiap program ada keunikan masing-masing. So kita nak dengar apakah keunikan program sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat. Silakan Doktor. Terima kasih Dr. Fauzia. Sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat ni, kalau di USIM lebih dikenali dengan ringkasannya SPM. SPM itu maksudnya sunnah dengan pengurusan maklumat. Jadi daripada nama tu kita tahu dah bahawa ia memang satu program yang khusus pengajian Islam dan lebih khusus kepada hadis lah, sunnah tu.
Pun begitu bukan bermaksud dia hanya belajar aspek sunnah, tidak. Dia juga belajar Al-Quran, dia juga belajar tentang ulum Al-Quran, tafsir, dan dia lebih banyak komponen-komponen pengajian sunnah, subjek-subjek yang berkenaan dengan sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Okey, sifat program ini sama macam program Quran dengan multimedia. Dia bersifat major minor, maksudnya 70% subjek berkenaan dengan pengajian Islam ataupun hadis, dan 30% berkenaan dengan pengurusan maklumat. Kenapa wujudnya program ini? Sebab bila kita belajar hadis, bila kita belajar sunnah, sebenarnya kita masuk ke dalam ilmu yang terlalu banyak sumber, terlalu banyak data. Setiap hadis Nabi SAW kita kaji, memang satu hadis tu memerlukan kepada sumber yang pelbagai. Kita kena kaji perawi, kita kena kaji kata-kata Nabi SAW, kita kena kaji metodologi ulama, bagaimana mereka menyusun hadis. Jadi kalau kita nak mendalami pengajian hadis, pengajian sunnah, maka kita amat mengalu-alukanlah kepada rakan-rakan pelajar, adik-adik pelajar untuk masuk ke program sunnah dengan pengurusan maklumat. Oleh kerana hadis ni banyak, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari pun ada ribuan, ya. Kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad ada puluh ribu, banyak hadis Nabi SAW yang tersimpan dalam kitab-kitab, ya. Kalau sekarang ni mungkin dah ada yang bersifat elektronik. Jadi semua sumber, semua maklumat yang besar ini kita nak uruskan secara teknologi moden. Maka sebab itulah diwujudkan sarana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat. Jadi kalaulah adik-adik nak masuk ke program ini, kita akan belajar tentang hadis Nabi SAW. Kita akan belajar tentang pentadbiran sistem maklumat. Kita akan belajar tentang bagaimana perpustakaan digital, pengkalan data, yang sebenarnya sunnah dengan pengurusan maklumat ini menggabungkan antara subjek yang banyak berkenaan dengan hadis dan subjek-subjek yang berkenaan dengan pengurusan maklumat data yang lebih kepada sains dan teknologi, supaya bila kita keluar nanti kita dapat menggunakan maklumat yang besar ini, kita akan sebarkan dengan mudah, dengan menarik, dan kita akan membawa hadis Nabi SAW ke peringkat yang lebih tinggi, insya-Allah. Itu sedikit berkenaan dengan SPM ataupun sunnah dengan pengurusan maklumat. Kalau di fakulti tidak dinafikanlah. Kalau fakulti pengajian Quran dan sunnah ni para pensyarahnya dibahagikan kepada dua, sama ada mereka itu bidang Al-Quran ataupun bidang hadis. Kalau pensyarah di fakulti ada lebih kurang dalam 70 orang, jadi separuh-separuh. Separuh bidang Quran, separuh bidang hadis. Jadi ramai yang kita ada, pakar-pakar yang kita ada yang boleh kita menuntut ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, dan digabung pula dengan tenaga-tenaga pakar daripada Fakulti Sains dan Teknologi untuk kita menggunakan ilmu agama yang besar ini untuk kita sebarkan dengan teknologi moden yang ada. Itulah sedikit berkenaan dengan program sarana muda sunnah dengan pengurusan maklumat. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Zaimi. So kita dah dengar penerangan dari setiap ketua program tentang program masing-masing yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Saya fikir
setiap program yang ditawarkan di FPQS ni dia ada keunikan yang tersendiri. So macam Dr. Zainora, KP kita program di program Qiraat khusus macam orang kata khusus dia lah dalam program Qiraat. Dr. Hafiz, so dia akan pure Quran dan Sunnah, belajar Quran dan belajar Sunnah. Dr. Arif, dia punya major dalam multimedia. Dr. Zuhaimi, so kita ada pengurusan maklumat, Quran Sunnah dan pengurusan maklumat. So kita nampak variety yang kita tawarkan ataupun USIM tawarkan di program pengajian Quran dan Sunnah di fakulti pengajian Quran dan Sunnah. Okey, kita ada soalan daripada Syah Alia tadi. Dia tanya, adakah semua program belajar dalam bahasa Arab? Pengajian Quran dan Sunnah ni, adakah memang semua belajar akan belajar dalam bahasa Arab macam mana? Boleh jawab sikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk pengajian di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, secara umumnya pengajaran dilaksanakan dalam dua bahasa lah. Kita boleh mengajar dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun kita akan tengok kepada nature subjek tersebut. Ya, kalau sekiranya nature kursus tersebut adalah dalam bahasa Arab seperti tafsir Al-Quran, i'jazul Quran, qiraat, kemudian ada hadis, ulumul Quran, maka subjek-subjek tersebut akan diajar di dalam bahasa Arab. Walau bagaimanapun ada juga kursus-kursus yang diajar dalam bahasa Inggeris. Kerana kami di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan khususnya di USIM nak melahirkan para graduan yang mahir berbahasa dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Arab. Oleh kerana tu ada beberapa subjek, contohnya seperti research methodology, kemudian subjek-subjek telekomunikasi, kemudian ada keusahawanan, di mana subjek-subjek ini juga ditawarkan dalam bahasa Inggeris. Jadi itulah dua, tapi saya boleh katakan bahawa kebanyakannya di dalam bahasa Arab, kerana kita nak pelajar-pelajar kita mahir berbahasa Arab apabila keluar daripada USIM nanti, insya-Allah. Masya Allah. Okey, Dr. Arif, kalau kita adik-adik memilih sarjana muda pengajian Quran dengan multimedia ni, so subjek multimedia akan belajar dalam bahasa Inggeris. Ke bagaimana? Maaf, okey. Memang kalau ikutkan seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Hafiz, jadi USIM secara umumnya subjek-subjek yang berteraskan agama, biasanya kita akan mengajar di dalam bahasa Arab. Jadi bila kita kata mengajar dalam bahasa Arab ni, maksud dia komunikasi kita di dalam bahasa Arab, penulisan kita di dalam bahasa Arab, assignment semua dalam bahasa Arab. Jadi apa yang pelajar dapat daripada benda ini adalah pelajar dapat meningkatkan lagi kemahiran. Kalau dulu di sekolah, kita sebenarnya orang yang ngaji Arab ni kita fahamlah, dia banyak menghafal. Kan? Dia kurang mengaplikasikan dalam penulisan dan juga percakapan. Jadi bila insya-Allah kalau adik-adik datang ke USIM, ini adalah antara salah satu aspek yang mana ia akan menambah lagi kemahiran adik-adik, iaitu adik-adik akan orang kata apa, berlatih bercakap Arab di depan para-para pensyarah dan juga akan mula menulis assignment itu sendiri dalam bahasa Arab. Adapun kalau subjek-subjek yang bukan berteraskan ilmu agama, seperti kalau dalam Quran dengan multimedia, kita adalah subjek pengatur caraan web, kita ada jadi subjek-subjek ini akan diajar di dalam bahasa Inggeris lah. Jadi harapan kami seperti mana yang disebutkan tadi adalah pelajar kita bila dia keluar tu, insya-Allah dia mampu untuk berbicara dalam kedua-dua bahasa dan juga mampu menulis dengan kedua-dua bahasa. Allahu a'lam. Masya Allah. So mungkin dengan kelebihan ataupun subjek yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Quran Sunnah menerusi program-program yang khusus ini, so adik-adik kita yang akan masuk ataupun yang tengah belajar ni yang mahir menguasai bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab dan boleh digunakan untuk mereka berdakwah di luar sana nanti, insya-Allah. Okey, alright. Seterusnya kita mungkin nak minta Dr. Zainora ceritakan sedikit. Okey, Dr. Zain, mungkin sebab program Qiraat ini baru kan? So maksudnya baru dua kohort, so adakah mungkin doktor boleh ceritakan sedikit prospek kerjaya yang adik-adik akan dapat ataupun bukan dapatlah, boleh target lah apabila mereka selesai menamatkan pengajian di program Qiraat. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fauzia. Prospek kerjaya maksudnya
apa hala tuju atau kejayaan yang pelajar-pelajar akan dapat bila memilih program qiraat ini. Kita tak boleh sangkal lah. Yang pertamanya kita kata maksudnya pelajar-pelajar akan yang pertama berkaitan dengan pendidikan lah, tenaga akademik, pendidik, itu adalah itu yang common lah kan, semua orang terjadi. Dan yang lain tu maksudnya dari sudut kita katalah dari sudut macam mana, contoh macam fellow, da'i, sebagai pendakwah, aktiviti kita tengok contoh ramai di kalangan qiraat, contoh kalau kita yang main mungkin akan kenal Dr. Ustaz Ismail Zaidi, dia imam masjid, itu kejaya lah kan. Kalau kita lihat Dr. Ismail sendiri, itu yang, maksudnya saya sebut orang-orang yang terkenal yang ada di, yang kita nampak lah. Kita kata pakar-pakar berkaitan dengan lulusan qiraat, contoh Dr. Luqman sendiri, dia adalah tapi dia ada skill taranum, maksudnya itu adalah antara kejaya. Dan ada juga usahawan-usahawan, contoh kita ada PU Hafiz, pencetus ummah kita, itu adalah bidang kita kata juga kan. Dan juga kalau kita lihat maksudnya penyelidik, semua itu adalah benda-benda kejaya yang saya rasa dia duduk dalam ruang lingkup yang sama dengan fakulti, maksudnya program-program lain yang ditawarkan di fakulti lah. Cuma mungkin yang berbeza antara niche, contoh kalau multimedia mungkin berbeza sedikit lah, adalah benda-benda yang lain. Jadi itu yang saya rasa yang kongsikan dulu seminar di bawah Kerjaya di Darul Quran, benda yang sama. Saya datangkan tokoh-tokoh, maksudnya kita boleh jadi sebagai seorang usahawan, benda-benda yang saya sebut tu semua. Dan ada lagi benda-benda lain, kita kata konsultan pun ada juga. Itu banyak lah kalau kita kata buat Kerjaya. Baik, yang tu saya kongsikan. Okay, alright. Terima kasih Dr. Zai atas orang kata input lah. So adik-adik mungkin bila dia memilih program kita ni doktor, so dia nak tahu dah hala tuju lepas keluar daripada program kita ni akan dapat mencubakan diri dalam bidang apa, kejaya dan seterusnya. Okay, terima kasih kepada yang join kita kembali. Kita ada sedikit error tadi. Okay, alright. Zahimi Muhammad Noor, Ustaz Zahimi ni Dr. Rosilawati, Dr. Rosilawati daripada FBU. Okay, alright. So bersama kita pada malam ni. Okay, boleh teruskan tanyakan soalan kita, insyaAllah. Ketua program atau wakil dari Fakulti Pengajian Quran Sunnah bersedia untuk bertanyakan, so untuk menjawab soalan-soalan adik-adik. Okey, alright, sementara kita tunggu soalan daripada audiens yang bersama kita pada malam ini. Okey, Dr. Nizwan, okey, Muhammad Azad, Aisyah join. Okey, boleh tanyakan soalan. Okey, apa saja nak tanya? Boleh kemukakan secara maya ni, sebab kita pun tak tahu lagi sesi kemasukan Oktober nanti macam mana. Okay, so sebelum kita nak ni, kita boleh tanyakan soalan. Alright, okay, seterusnya mungkin nak minta Dr. Zuhini share sikit. Okay doktor, bagaimana agaknya pembelajaran secara online, maksudnya dalam bidang sarjana pengajian Quran Sunnah, sarjana muda pengajian Quran Sunnah dengan pengurusan maklumat. So kalau pengurusan maklumat tu mereka belajar macam mana kalau secara online tu? Okay, terima kasih Dr. Fauzia. Di zaman yang ada wabak ni, kita sedia maklum bahawa kita terpaksa menggunakan teknologi yang ada untuk memastikan bahawa pembelajaran itu tidak tertangguh, ya. Betul. Jadi kalau untuk subjek-subjek ataupun pengajian yang dalam pengajian Islam sunnah itu sendiri, mengikut kepada cara ataupun kaedah yang digunakan oleh pensyarah lah, menggunakan teknologi yang ada. Dan USIM sendiri telah menyediakan pelbagai platform untuk memudahkan interaksi antara pensyarah dan juga pelajar. Contohnya kalau dalam subjek-subjek yang berkenaan dengan hadis, dia ada praktikal. Contohnya kita nak mencari sumber sesuatu hadis. Kalau kita tengok dalam media masa, kita baca apa-apa buku, apa-apa majalah kita baca, ataupun Facebook yang lalu di wall kita, contohnya kita terjumpa hadis Nabi SAW. Dan bagaimana kita nak mengetahui tentang statusnya, macam mana kita nak tahu tentang sumbernya. Jadi di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dia ada ilmu yang dinamakan sebagai ilmu takhrij untuk kita mengetahui sumber hadis tersebut.
Jadi ilmu seumpama ini ilmu yang bersifat praktikal, yang kena guna, bukan semata-mata teori. Jadi ilmu seumpama ini kita cuba dengan teknologi yang ada untuk kita paparkan, untuk kita perlihatkan kitab-kitab yang ada, untuk kita buka, kita nampakkan bagaimana cara untuk mengetahui di mana sumbernya. Itu antara platform-platform yang disediakan oleh USIM untuk memudahkan urusan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan ilmu berkenaan dengan pengurusan maklumat. Rasanya ilmu berkenaan dengan pengurusan maklumat ni lebih kerana tenaga pensyarah ni pun pakar dalam pengurusan maklumat. Jadi mereka sudah pastilah menggunakan peluang yang ada, teknologi yang ada untuk memastikan bahawa para pelajar tidak tertinggal ilmu-ilmu yang ada. Kita tidak nafikan bahawa mungkin sedikit sebanyak mana-mana institusi pun yang ada praktikal, mereka terpaksa mengambil alternatif yang lain untuk memastikan bahawa aspek praktikal itu tidak tertinggal. Begitu juga dengan fakulti, begitu juga dengan subjek-subjek. Kita berusaha sedaya yang mampu untuk memastikan bahawa apa yang kita hasratkan, hasil yang kita nak itu tidak terganggu. Dan juga kita yakin di samping kursus-kursus yang ditawarkan juga, para pelajar juga ada peluang untuk mengikuti kelas-kelas yang percuma, mungkin kelas-kelas yang dianjurkan oleh sahabat-sahabat pelajar, oleh program-program untuk menambah ilmu yang ada, menambah kemahiran yang kesemuanya kalau kita gabungkan, kalau kita kita sama-sama manfaatkan, insya-Allah membawa hasil yang lebih besar. Kita tidak nafikan kalau di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah ni ramai para pensyarah antarabangsa pun ramai, mungkin dalam 20 orang ataupun 12 orang para pensyarah bangsa Arab sendiri yang mereka walaupun mereka belajar di Timur Tengah, tapi mereka juga berkemahiran, mereka mampu untuk menggunakan teknologi yang ada, insya-Allah. Okey, itu tadi penerangan dari Dr. Zuhaimi. So adik-adik insya-Allah yang akan mendapat tawaran ataupun nak fasa kemas kini dalam UPU online nanti, so menerima tawaran untuk menyambung pengajian di USIM, khususnya insya-Allah USIM kami memang sedia walaupun kita belajar secara orang kata online, okey, secara maya, insya-Allah tenaga akademik, okey, ataupun para pensyarah di setiap fakulti, khususnya pada malam ni di FPQS sudah bersedialah dengan kaedah pembelajaran secara maya. So insya-Allah adik-adik akan dapat, walaupun belajar di rumah, adik-adik akan dapat orang kata ilmu yang ataupun mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan tu dengan berkesan, okey, kerana dibimbing melalui sama ada secara maya ataupun nanti secara fizikal. Okey, alright. Okey, so seterusnya mungkin saya nak tanya kepada Dr. Hafiz. Doktor, pengajian Quran dan Sunnah ni pure, Quran Sunnah pure ni, so dia 4 tahun kan Doktor? Ya, betul. 4 tahun, okey. Setiap program saya fikir dia ada pelajar-pelajar wajib menjalani latihan praktikal ataupun internship. So mungkin doktor boleh ceritakan sedikit orang kata feedback daripada organisasi luar terhadap pelajar-pelajar kita yang menjalani latihan industri di sebelum ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Fauzi atas soalan tersebut berkaitan tentang latihan industri. Kerana doktor baru tadi bertanya tentang pengajian selama 4 tahun. Betul. War-warkan juga secara tidak langsung kepada mereka yang memiliki diploma dalam pengajian tahfiz Al-Quran lah, terutamanya daripada Darul Quran, di mana mereka boleh menyambung pengajian bagi program pengajian Quran dan Sunnah di Darul Quran, dan tempohnya hanyalah selama 3 tahun saja. Betul. Bagi tahu kat situ ada jimat 1 tahun berbanding di tempat-tempat yang lain. Tapi dalam masa yang sama kita tidak nafikanlah keistimewaan kalau belajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di kampus Nilai. Sebelum saya jawab soalan Dr. Fauzia, izinkan saya mungkin nak ceritakan sedikit alang-alang dah tunjukkan bahawa kalau adik-adik yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
yang sedang melihat sekarang, sedang menonton sekarang ni, sebenarnya kita memang sangat-sangat teringin nak bawa semua sekali untuk datang ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Kalau yang ada di belakang Dr. Fauziah tu adalah bangunan Chancellery USIM, dan kalau di belakang Dr. Zul Helmi tu adalah fakultinya, bangunannya. Nampak tak begitu tersergam indah, dan di atasnya ada replika Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Dan kalau di belakang saya sendiri sebenarnya adalah bangunan, nampak, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Zulhelmi menunjukkan gambaran, dan di depannya juga ada pohon-pohon kurma ya. Masya Allah. Sana pengajian walaupun tak dapat belajar di luar negara. Manakala di belakang saya pula ada gambaran ya. Kalau saya tutupkan sekejap, ini adalah bangunan yang sama tapi daripada belah dalam. Okey, baik. Berbalik kepada soalan doktor sebentar tadi berkaitan tentang latihan industri. Masya Allah, kami baru sahaja menyelia pelajar-pelajar kami yang menjalani latihan industri, dan Alhamdulillah, apa yang saya dapat sebutkan adalah, saya bagikan beberapa contoh. Yang pertama sekali adalah majikan cukup berpuas hati. Kerana apa? Ada satu tempat tu mereka menawarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran. Masya Allah, oleh kerana pelajar-pelajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dididik dengan bacaan Al-Quran, terutamanya pengajian Quran dan Sunnah selama 3 tahun dengan bacaan Al-Quran yang baik, maka majikan cukup berpuas hati kerana dapat membantu majikan dalam menjadi tenaga pengajar, dan Alhamdulillah pelajar ini juga terus diserap sebagai tenaga pengajar di tempat tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Kita nak tunjukkan betapa masyarakat mendahagakan ilmu Al-Quran, dan kami menyediakan jalan bagaimana untuk mahirkan diri dalam bidang Al-Quran. Manakala yang kedua pula, Masya Allah, apabila pelajar-pelajar belajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, istimewanya adalah apabila mereka menguasai, kita katakan, akli dan nakli. Ya? Mereka mahir dalam Al-Quran, mereka mahir dalam hadis. Kedua, mereka mahir bahasa Arab dan mereka mahir bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, oleh kerana banyak tugasan yang kita berikan sepanjang pembelajaran menggunakan PowerPoint kan. Jadi majikan cukup gembira apabila mereka diberi tugasan untuk buat PowerPoint, untuk memimpin bacaan doa, memimpin majlis. Masya Allah, dengan kemahiran yang mereka ada, mereka dapat menunjukkan keterampilan yang begitu hebat di hadapan mata masyarakat dan juga majikan. Masya Allah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat melahirkan graduan-graduan yang seperti itu. Okey, mesti dah dengar penerangan dia Dr. Hafiz, mesti apa orang kata tanpa ragu-ragu lagi lah untuk meletakkan program-program di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di pilihan pertama UPU online adik-adik. Okey, Doktor, kita ada soalan, mungkin sesiapa saja boleh jawab. Dia ada daripada IMXNNN. So nama anak-anak kita di media sosial ni dia agak unik sikit. Saya tak reti pun nak sebut nama penuh dia. Dia tanya bagaimana dengan yuran pengajian. Mungkin ada sesiapa boleh kalau nak kongsikan tentang yuran pengajian. Kita serahkan pada Dr. Arif lah, insyaAllah. Dr. Arif, mungkin nak cerita sikit Dr. Arif, belajar Quran dengan multimedia ni mahal ke kosnya Doktor? Kita kena beli perisian, kena beli komputer yang high end ke macam mana? Mungkin Doktor boleh sharekan yuran pengajian sikit kalau Doktor ada info sikit. Okey. Terima kasih atas soalan. Menarik soalan tentang yuran. Yalah, kita fahamlah yuran orang kata merupakan salah satu benda yang penting lah untuk kita nak menghabiskan pengajian kita. Cuma sebelum saya nak jawab soalan tentang yuran, saya nak menambah sikit lah tentang apa yang disebutkan oleh Dr. Zulhelmi dan Dr. Hafiz tadi. Dr. Zulhelmi menyebutkan tentang bagaimana pengajian berlaku secara online. Ingin saya nak menarik perhatian adik-adik bahawa USIM ni fasiliti sangat-sangat bagus. Masya Allah. Fasiliti sangat bagus. Kalau kita belajar secara fizikal, dewan kuliah dia sangat-sangat mantap lah kalau saya nak kata. Fasiliti yang Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Dan dikala kita nak belajar secara online pun, USIM sudah bersedia dengan sistem-sistem yang sebenarnya boleh menampung pengajian secara online. Jadi adik-adik nanti insya-Allah kalau sesiapa yang dapat masuk USIM, saya doakan siapa yang minta USIM ni insya-Allah diterima masuk ke USIM. Kita boleh lihat kadang-kadang walaupun kita belajar di USIM sendiri secara fizikal, akan tetap ada berlaku pembelajaran secara online.
kerana USIM sendiri dia memang bersedia untuk kedua-dua jenis pembelajaran. Alhamdulillah. Ya. Kalau tentang Dr. Hafiz pula saya nak sebut, kalaulah Dr. Fauziah tadi belakangnya gambar USIM, kan? Dr. Zul gambar fakulti daripada depan. Dr. Hafiz gambar fakulti daripada dalam. Di belakang saya bukan gambar bilik pensyarah. Ini cuma gambar saya ambil daripada dalam Skype. Dah dia sedia, saya pakai je lah. Okey. Berbalik tentang yuran, ya, minta maaf lah. Tentang yuran, sekadar maklumat yang saya dapat lah. Yuran Alhamdulillah kerana kami ni sebuah IPTA. Jadi yuran dia tidak berapa nak tinggi sangat untuk warga negara di luar sana. Jadi kalau ada adik-adik yang mana rasa nak masuk ke USIM, okey, yuran untuk belajar di FPQS untuk setiap semester adalah sebanyak RM550 satu semester lah. Ya. Kalau bukan warga negara, dia mahal sikit sebab apa? Yalah, kita ni IPTA. Jadi untuk warga negara tu adalah subsidinya di situ. Terima kasih kerajaan. Jadi yuran untuk bukan warga negara, ya, saya ulang, yuran untuk bukan warga negara adalah dalam 2,750 untuk satu semester. Yang saya sebut ni adalah yuran setiap semester, namun ada jugalah akan ada yuran-yuran tambahan yang mana tidaklah, saya rasa insya-Allah tidak membebankan tuan-tuan, lebih-lebih lagi dengan bantuan-bantuan pembayaran yang disediakan oleh kerajaan. Mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar yang insya-Allah kalau ada dapat scholarship, sangat-sangat baguslah. Kalau tidak pun dapat scholarship, maka kita pun tahulah kebanyakan daripada pelajar universiti di Malaysia akan mengambil PTPTN. Jadi insya-Allah dengan PTPTN adik-adik boleh menyambung pengajian di USIM, dan insya-Allah kalau grad nanti pun insya-Allah apa yang perlu bayar kepada PTPTN itu tidaklah berapa berat sangat kerana yuran yang dikenakan oleh USIM sendiri tidaklah sangat memberatkan. Wallahu a'lam. Okey. Okay, terima kasih Dr. Arif atas perkongsian tadi. InsyaAllah kita dah tahu pasal fasiliti, kita dah tahu pasal yuran, program pengajian, okey, keunikan setiap program. Okey, masih ada masa lagi, ada 5 minit lah, okey. Sebelum kita berakhir, saya nak, kalau ada sekiranya ada soalan dari adik-adik yang join kita ada juga Ustaz Syekh Ustaz Hairi, FKP. Alhamdulillah jelas katanya, insyaAllah Ustaz Hairi akan bersama kita next session. Okay, terima kasih juga yang join kita pada malam ini. Okay, sebelum kita tutuplah kita punya sesi kita pada malam ini, saya fikir setiap panel sudah memberikan, orang kata menceritakan keunikan, okay, tentang program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Okay, mungkin sebelum kita nak tutup ni, kita nak minta lah setiap ahli panel pada malam ini untuk, orang kata, promo kau-kau lah. Okay, kenapa kena pilih program masing-masing. Okey, kita mulakan dengan Dr. Zai. Okey, baik, terima kasih Dr. Fauziah. Alright, akhir kalam saya mengucapkan saya mohon, saya mengalungkan keterlibatan adik-adik semua dalam program pengajian qiraat. Sebabnya program yang menawarkan qiraat yang kita kata piau lah, dan ditambah juga dengan subjek-subjek lain. Sebab kita falsafah, maksudnya moto kita USIM adalah integrasi nafsi akli. So kita ada belajar subjek-subjek lain, contoh yang kita ada disebut sebelum ini. Dan juga walaupun kita belajar pengajian qiraat di Malaysia, kita masih lagi boleh bertemu dengan pakar-pakar qiraat di luar sana. Sebagaimana kohort yang lama, kita ada bertemu dengan Syekh Taufiq Bamra datang daripada Jordan. Maksudnya adik-adik jangan risau, insya-Allah ada rezeki pakar-pakar qiraat di luar, kita akan sama-sama buat satu program yang khas. Maksudnya adik-adik boleh bertemu mereka juga, insya-Allah, walaupun secara online. Kita tengok bagaimana. Dan kita juga ada pakar-pakar qiraat maksudnya maksudnya antara foreigner kita, iaitu orang Arab sendiri, maksudnya ada juga. Jadi kalau setakat sanad ni, insya-Allah ustaz-ustaz kita ramai yang ada sanad qiraat dan juga sanad Al-Quran. Jadi jangan risau. Saya alu-alukan kedatangan semua adik-adik. Maksudnya kalau kita kata pakar qiraat yang paling ramai ni di USIM lah, yang saya nampak yang paling ramai yang ada, untuk kita kongsi sama-sama pengetahuan dan juga pengalaman. Terima kasih Puan Fauziah. Okey, terima kasih Doktor. Saya fikir malam ni Dr. Arif dia macam famous sikit sebab ada soalan untuk Dr. Arif. Dari student, dari audience kita pada malam ini,
email SSN tu juga, kenapa nama program tu Quran Multimedia bukan Sunnah Multimedia? Begitu juga dengan pengurusan maklumat. Kenapa Quran pengurusan maklumat bukan Sunnah pengurusan maklumat? Mungkin dia nak tanyalah, nak curiosity, nak sijil dia nanti tercetak hari tu, kenapa bukan Sunnah Multimedia, Doktor? Menarik soalan. Kenapa Okay. Sunnah? Pertama sekali, kenapa dinamakan Quran? Minta maaf, mungkin saya nak bagi Dr. Zul jawab dulu ke? Saya kalau Tok Syekh duduk kat depan, kita tak boleh mendahului Tok Syekh. Okay, kita bagi Tok Syekh pun boleh. Okay, saya bagi Dr. Zul dulu. Alright, okay. Mungkin kerana lah kita di Sunnah Pengurusan Maklumat, kita bukan meminggirkan Quran, kita juga belajar tentang Al-Quran, banyak ilmu tentang Al-Quran. Cuma lebih khusus kepada sunnah disebabkan sifat sunnah tu, sifat hadis tu yang di mana yang telah kita terangkan, sifatnya yang terlalu luas, maklumat yang terlalu luas sumbernya, jadi ia memerlukan kepada gabungan ilmu untuk menguruskan maklumat yang begitu besar ni, untuk mudah disampaikan kepada masyarakat, untuk lebih mudah dimanfaatkan. Maka digabungkan dengan sunnah dengan pengurusan maklumat. Kita tak nafikan untuk kita pamerkan sunnah dalam bentuk multimedia juga kita boleh, dan kita mengikuti kursus-kursus yang ada. Di samping kursus-kursus yang ditawarkan oleh fakulti, kita ada juga kursus-kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Teknologi. Itu sedikit. Terima kasih Dr. Fauzia. Okay, dipersilakan Dr. Arif. Okay. Jadi mungkin atas apa yang saya boleh tambah atas Dr. Zul, terima kasih Dr. Zul, penjelasan yang saya rasa cukup baik. Kenapa dinamakan pengajian Quran dengan multimedia kalau di pihak kami adalah kerana kebanyakan subjek wajib program adalah subjek-subjek Al-Quran, di mana pelajar akan didedahkan dengan ilmu tafsir, ilmu ijazul Quran, ilmu dhat rasam, ilmu aplikasi braille. Juga kita akan kenalkan pada pelajar ilmu qiraat, ilmu tajwid. Jadi kebanyakan subjek yang wajib diambil student itu adalah banyaknya kepada Al-Quran. Dalam masa yang sama, bukan mengatakan kita meminggirkan sunnah itu sendiri. Tidak. Kerana sunnah juga ditawarkan secara elektif. Nanti kalau adik-adik masuk ke USIM nanti, insyaAllah adik-adik boleh kenal istilah-istilah ni lah. Wajib program, elektif program. Di mana adik-adik insyaAllah boleh memilih untuk mempelajari sunnah. Jadi kita ada juga menawarkan subjek macam ilmu takhrij, ilmu hadis. Jadi ada banyak lagi ilmu-ilmu hadis yang insya-Allah kita masih lagi berpeluang. Cuma kenapa dinamakan sebegitu? Kerana kebanyakan komponen subjek di dalam program pengajian Quran dengan multimedia, nak sebut pun payah multimedia tu. Pengajian Quran dengan multimedia adalah kerana ia adalah subjek yang berteraskan kepada Al-Quran. Dan seperti manalah kalau adik-adik belajar, jadi insya-Allah kita bolehlah memultimediakan Al-Quran itu nanti insya-Allah. Okay, saya fikir advance adik-adik kita ni, dia nak dengan jelas kenapa nama program sekian-sekian, kenapa sampai dia tak tanya Al-Quran Sunnah pure, kenapa memang pure tu wujud ke? Okay. Alright, okay, Dr. Hafiz, kita dah sesi akhir ni. Okay, mungkin Dr. boleh promo sikit kenapa kena memilih program pengajian Quran dan Sunnah pure. Okay. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fauzia. Okey. Pertama sekali saya ingin mengalu-alukan kepada semua adik-adik yang dirahmati Allah, bahkan ibu dan ayah yang ada di luar sana, untuk sama-sama menjadikan mana-mana program yang kita sebutkan tadi, pengajian Quran dan Sunnah, pengajian Quran dengan multimedia, pengajian Sunnah dengan pengurusan maklumat dan juga pengajian qiraat sebagai pilihan pertama. Sebagai pilihan pertama. Jangan ragu-ragu lagi kerana insya-Allah kursus-kursus yang ditawarkan ini insya-Allah akan melahirkan seorang da'i, seorang yang mahir dalam kedua-dua bidang, iaitu pengajian Al-Quran dan hadis. Dan suka saya sambung sedikit apa yang disebutkan oleh Dr. Arif, di antara keistimewaan belajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, di mana kita ada tawarkan satu kursus aplikasi Braille, masya-Allah. Ya, di mana kenapa saya nak sebutkan tentang aplikasi Braille, dan satu lagi iaitu tentang kursus bahasa isyarat. Masya-Allah. Kerana saya nak suka nak bagi tahu apa yang kita belajar
mendalami lagi dalam bidang ilmu Al-Quran, mendalami lagi tentang ilmu hadis, bukan sekadar untuk kegunaan harian kita saja. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita nak berkongsi kepada masyarakat di luar sana. Dan masyarakat yang kita nak kongsikan ilmu yang kita ada ini tidak terbatas kepada yang orang biasa, tetapi juga akan sampai kepada golongan OKU, orang kurang upaya, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pentuturan, Masya Allah, dengan ilmu yang ada dalam aplikasi Braille dan juga bahasa isyarat. Jadi saya alu-alukan kepada semua adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantapkan lagi ilmu tentang Al-Quran, hafazan Al-Quran, mantapkan lagi bahasa Arab, bahasa Inggeris dalam diri kita, kerana semua yang kita belajar sangat-sangat bermanfaat apabila kita bergraduasi nanti, insya-Allah. Dan suka saya nak ingatkan sikit saja lagi, walaupun tadi saya huraikan pengajian kita dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris, jangan risau kerana para pensyarah kita berpengalaman, ya. Sekiranya kita ajar dalam bahasa Arab tidak faham, akan direndahkan lagi larasnya dalam bahasa Arab juga. Kalau masih belum faham, para pensyarah jangan risau. Para pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, insya-Allah, alhamdulillah, semua berkemahiran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Mereka akan translate ke dalam bahasa Inggeris pula, masya-Allah. Masya-Allah. Bahasa, insya-Allah semua akan faham dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Dah lepas dengar promo dari Dr. Hafiz ni, so adik-adik yang kat luar sana, so ibu bapa tak syak lagi, tanpa ragu-ragu lagi, letaklah program pengajian Quran Sunnah Pure ni sebagai pilihan pertama kita. So tadi Dr. Hafiz pun ada cakap, kalau saya boleh recap sikit, pengajian sarjana muda pengajian Quran Sunnah menawarkan 3 tahun pengajian tetapi di Darul Quran, dan juga ada kelebihan yang lain tadi iaitu aplikasi Braille. Alright. Okey, kita nak dengarlah Dr. Arif Dr. Arif untuk promo sikit macam mana Dr. di Quran Time. So mungkin Dr. buat last promo di IG kita. Di Quran Time kita tak bersih Quran. Okey, tentang Quran dengan multimedia, ya. Kena tanya adik-adik jugalah. Adik-adik inginkan kelainan tak? Kan? Kalau inginkan kelainan, kalau rasa diri tu rasa ada sedikit kreativiti dalam diri, ada rasa macam jiwa tu ke arah design, ke arah suka mendesign benda lah, kan? Suka buat poster ke, ataupun kalau tengok design, ada je idea-idea yang terdetik dalam hati, dalam jiwa tu, rasa macam boleh buat macam ni, rasanya boleh buat macam ni. Dalam masa yang sama, ingin untuk belajar subjek-subjek pengajian Islam, maka Quran dengan multimedia adalah jawapannya. Kerana di Quran dengan multimedia, kita akan menawarkan kepada adik-adik subjek-subjek yang berteraskan agama. Adik-adik dapat mendalami apakah itu Al-Quran. Bukan sekadar membaca, memahami dan juga gaya penulisan seperti mana yang disebutkan Dr. Hafiz tadi. Dan juga adik-adik akan didedahkan juga dengan ilmu hadis, kan? Serba sedikit secara elektif seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan dalam masa yang sama juga, adik-adik akan diajar macam mana untuk membuat website, macam mana untuk membuat poster, macam mana nak buat aplikasi. Kerana saya mengajar sekarang student-student saya, mereka membuat aplikasi tentang ilmu qiraat. Menarik. Sedang memberi markah lah, mudah cerita. Inilah waktu paling stres sekali untuk pensyarah, waktu di mana kita terpaksa menilai assignment student kita, ya. Jadi mereka membuat aplikasi untuk ilmu qiraat. Dan kalaulah saya boleh tunjuk saja aplikasi-aplikasi itu di sini, kemungkinan adik-adik akan berminat untuk masuk dalam Quran dengan multimedia. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih Dr. Fauzia. Okey, Dr. Arif. So saya nampak kat sini Dr. Kalau adik-adik ni dia memang in dengan era terkini ataupun dengan gadget, okey, dia memang pandai, mahir teknologi IT semua sebagainya. So bagaimana dia nak ajak orang luar sana untuk lebih mudah baca Al-Quran melalui apps, melalui aplikasi-aplikasi yang terkini, Quran multimedia lah jawapannya. Mungkin dengan apps yang adik-adik buat tu, ramai orang lain di luar sana dapat manfaatnya. Okey, yang terakhir sekali Dr. Zahrini. Okey, mungkin nak promo sikit Ustaz. Okay, untuk sunnah pusat maklumat, kalau kita lihat sekarang ni orang dalam media masa, Facebook dan sebagainya, memang orang sibuk tentang sunnah, tentang dalil, tentang kedudukan sesuatu amalan, sumbernya. Jadi di sinilah tempatnya untuk kita mendalami ilmu hadis.
ilmu sunnah Nabi SAW. Apakah dia, bagaimana yang dinamakan sebagai sunnah, ya, untuk kita dalami dengan sedalam-dalamnya dengan kemahiran tenaga-tenaga pakar yang ada. Juga setelah kita belajar, bagaimana pula kita nak uruskan maklumat yang banyak ni, macam mana kita nak sampaikan, bagaimana kita nak sebarkan, bagaimana kita nak uruskan. Maka kita ada ilmu pengurusan maklumat untuk kita seimbangkan dengan ilmu hadis yang terlalu besar. Jadi marilah sama-sama untuk kita mendalami ilmu hadis Nabi SAW dengan mengikuti memasuki program Sarjana Muda Bayan Sunnah dengan Pusat Maklumat. Okay, Masya Allah. Terima kasih Dr. Zaimi. So kalau adik-adik minat pula untuk menjadi macam pakar hadis di masa hadapan, so maksudnya pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat lah jawapannya. Alright, okay, kita dah pun ke penghujung rancangan. Penghujung rancangan pula. Kita dah pun ke penghujung sesi IG Live kita pada malam ini, Masya Allah. Terima kasih kepada semua ahli panel yang supporting. Okay, ini malam orang kata sesi yang pertama. Okay, kita buat promosi sempena Jom Masuk IPT virtual 2021 yang akan bermula pada 8 hingga 12 Ogos. Adik-adik boleh kemas kini permohonan UPU online nanti pada 9 hari bulan. Tapi dah dengar dulu taklimat tentang program FPQS. Bila dah buka je orang kata sesi kemas kini tu, cepat-cepat ubahlah pilihan dalam UPU online, letak program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Saya juga nak jemput ataupun nak wawarkan kepada semua yang bersama kita pada malam ini bahawa sempena Jom Masuk IPT virtual ni juga kita akan ada sesi khusus bersama Universiti Sains Islam Malaysia pada hari Isnin nanti jam 3.30 petang sehingga 4.30 petang. Itu sesi umum lah dalam Jom Masuk IPT virtual. So sebab kita dah sekarang berada dalam era media baharu, okay, pandemik COVID-19 pun masih belum berakhir, okay, makanya sesi-sesi promosi dilakukan secara maya sahaja dan tidak lagi lah kita turun padang buka booth ke pasang banner ke apa ke. So kita lakukan secara maya saja sesi promosi. So okay, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panel. Terima kasih kepada audiens yang bersama ataupun penonton yang bersama kita pada malam ini. Okay, jangan lupa untuk follow IG USIM Admissions, dapatkan maklumat terkini. Kita akan bersiaran langsung orang kata apa ni, setiap hari sehingga 12 Ogos insya-Allah. Okey, stay tune untuk bersama dengan USIM Admissions. Semoga orang kata apa, urusan kita dipermudahkanlah untuk mengisi ataupun untuk kemaskini permohonan kita di UPU online nanti. Okey, sekian itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada panel. Alright, okey. Nanti kalau ada soalan yang killer lagi kita akan bagi tahu juga. Okey, mana tahu ada lepas ini kita akan share kita punya live ni dengan lebih ramai lagi. Okey, kalau ada soalan kita akan kembalikan juga kepada panel nanti. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih semua.